Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Dr. Ustazah Nik Asilah, guru pensyarah mata pelajaran pengajian sirah dan akhlak. Okey, pada minggu ke-15, tajuk yang diberi ialah tentang isu keruntuhan akhlak. Beberapa tajuk diberikan dan saya memilih tajuk isu seks luar nikah. Kenapa saya memilih tajuk isu keruntuhan akhlak seks luar nikah? Kerana bagi remaja memang isu ni memang paling banyak kes di Malaysia. Nanti saya akan memperincikan lagi tentang statistik tentang seks luar nikah ni. Pengertian gejala. Memang setiap manusia itu mempunyai keinginan seks kerana ia adalah fitrah manusia. Yang itu adalah fitrah manusia. Apa yang diperkatakan, setiap manusia ni dicipta hidupnya berpasang-pasangan. Bagi remaja, keinginan ini berlaku disebabkan perubahan hormon. Apa yang dikatakan perubahan hormon tu, bila sudah capainya sesuatu peringkat tahap dewasa seseorang tu, bagi perempuannya keluarnya haid, kalau bagi lelakinya keluarnya air mani. Okay, itu tanda itu adalah perubahan hormon bagi manusia lelaki dan maupun perempuan. Seks luar nikah ini adalah seks di luar ikatan perkahwinan. Tiadanya ikatan perkahwinan, tapi telah adanya hubungan seksual antara lelaki dan perempuan. Terjadinya seks luar nikah tanpa ikatan perkahwinan. Ia yang biasalah tu melibatkan pasangan yang yang belum punya ikatan yang sah. Punca ataupun faktor gejala ini berlaku ialah kurangnya pengetahuan seks dan kemahiran dalam melindungi diri dari terjebak dengan aktiviti seksual. Apa yang dimaksud kurangnya pengetahuan seks? Kalau merujuk saya sebagai meja dalam pendidikan jasmani, ada menceritakan tentang pendidikan kesihatan berkaitan dengan seksual ni. Itu pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Yang kedua, kurangnya kasih sayang, berhubungan keluarga yang tidak stabil. Ini antara salah satu faktornya, disebabkan dengan perubahan keluarga, perhubungan keluarga yang tidak stabil ni. Ibu bapa ni kurang peka tentang perkembangan teknologi. Dia kurang memberi tumpuan pada anak-anak, memberi kasih sayang kepada anak-anak, menyebabkan anak-anak ni ataupun remaja ni bebas untuk melayari internet dan mengakses laman seksual yang terdapat di media sosial sekarang. Itulah salah satunya penggunaan salah media masa ataupun media sosial. Yang terakhir ialah melibatkan diri dalam tingkah laku berisiko seperti merokok, alkohol dan juga dadah. Contoh, bila mengambil dadah ataupun mengambil minuman beralkohol akan mengakibatkan pemikiran tidak waras. Di situ akan berlakunya seks tanpa sedar. Itu adalah antara faktor-faktornya berlakunya seks luar nikah ni. Undang-undang menyatakan di bawah Akta Kanak-kanak 2001 dan Akta Kadun Jenayah 574, melakukan hubungan seks dengan remaja perempuan di bawah umur 16 tahun dianggap kesalahan merogol, walaupun dengan dasarnya suka. Walaupun suka, tapi bawah 16, ada akta yang menyebut dia punya hukuman dia apa? Remaja lelaki boleh didenda atau dipenjarakan ataupun kedua-duanya sekali. Isu semasa statistik. Okey, saya akan baca beberapa statistik kat sini. Remaja berusia 10 hingga 19 tahun paling banyak kelahiran ataupun banyak hamil anak luar nikah. Paling tinggi setakat ni adalah di Sabah, iaitu sebanyak 3084 anak luar nikah. Dan yang kedua ialah Sarawak, 2910. Mengapa Sabah Sarawak paling banyaknya kelahiran anak luar nikah ni? Kerana kemungkinan merekanya kurangnya pendidikan agama, kurangnya pendidikan seksual.
Okey, sebenarnya yang terakhir, cara dan peranan perlu dimainkan oleh semua pihak untuk menangani uh, isu keruntuhan akhlak seksual nikah ini ialah pengukuhan institusi kekeluargaan. Pentingnya kekeluargaan dalam sebuah institusi. Bila terjalinnya hubungan yang baik di antara keluarga, insya-Allah kasih sayang diberi sama rata. Yang kedua ialah memperkasakan sistem sokongan pendidikan. Yang ini yang paling penting. Pendidikan adalah utama. Tanpa pendidikan tak berguna hidup seseorang tu. Tak kisahlah daripada pendidikan moral, pendidikan Islam maupun pendidikan kesihatan. Dengan adanya ilmu pendidikan daripada ilmu pendidikan agama yang paling penting, yang kedua moral, yang ketiga pendidikan kesihatan ataupun pendidikan seksual ni dapat menangani isu keruntuhan akhlak seksual nikah ni. Dan yang terakhir, memberikan pendedahan undang-undang ataupun akibat jika memperlakukan isu ini ataupun membuat perlakuan seksual nikah ni. Kita bagi tahu remaja ni apa kesan dia, apakah hukuman jika melakukannya. Jadi itu saja tajuk saya, iaitu isu keruntuhan akhlak seksual nikah. Harap memberikan manfaat. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.